Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu semula untuk menyambung pelajaran seterusnya, iaitu pelajaran tahun 6 yang berkaitan dengan haji dan umrah. Jadi untuk hari ini kita ada Ustazah nak ajak murid semua sambung semula tajuk terakhir kita, iaitu lafaz niat haji dan umrah, sunat-sunat haji dan umrah, dan hikmat haji dan umrah, ya. Jadi Ustazah sebelum tu saya doakan semoga agar murid-murid tahun 6 khususnya dalam keadaan yang baik di samping keluarga, ya. Jadi baiklah, ya, untuk itu Ustazah nak ajak murid-murid untuk mulakan pelajaran seterusnya untuk hari ini. Jadi saya harapkan supaya murid-murid dapat bersedia dengan buku fiqh masing-masing dengan tajuk haji dan umrah. Jadi bolehlah buka surat 7, 8, 9, 10, ya. Baiklah, ya. Sebelum kita nak mulakan tajuk hari ini, Ustazah nak ulang semula pelajaran minggu lepas, ya, supaya murid-murid boleh faham, ya. Kita tengok jenis-jenis haji dan umrah, ya. Ingat lagi tak? Jenis-jenis haji dan umrah ada 3, ya. Saya ulangi semula. Yang pertama dia ada haji ifrad, ya, haji tamattu dan haji qiran, ya. Ada 3, haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran, ya. Di antara ketiga-tiga ni, haji ifrad tidak dikenakan dam, haji tamattu dikenakan dam, dan haji qiran dikenakan dam, ya. Mari kita sama-sama ulang semula apa yang dikatakan haji ifrad, ya. Haji ifrad ialah mengerjakan haji dahulu pada bulan haji dan mengerjakan umrah setelah selesai mengerjakan haji, ya. Itu dikatakan haji ifrad. Kemudian yang kedua ialah haji tamattu, ni yang tadi yang pertama, ini kedua, yakni mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dan pada tahun yang sama, ya. Itu bezanya. Haji ifrad mengerjakan haji dahulu, haji tamattu mengerjakan umrah dahulu, ya. Kemudian yang ketiga ini ialah haji qiran. Haji qiran mengerjakan haji dan umrah secara serentak pada bulan yang sama, ya. Kalau ini tak perlu dam, yang ini dikenakan dam, ini dikenakan dam, ya. Jadi murid ingat, ya, jenis-jenis haji ada 3, haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran, ya. Jadi Ustazah ulangi sebelum ini sebagai pengukuhan, ya, supaya murid-murid senang ingat, ya. Jadi untuk itu hari ini kita masuk semula pelajaran sepatutnya kita masuk hari ini. Jom kita tengok muka surat 8. Okay, muka surat 8. Kita tengok baca dulu lafaz haji dan umrah, ya. Lafaz haji dan umrah. Tadi kita dah belajar kan jenis-jenis haji, haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Kalau tengok dalam buku ni kita ada lafaz haji dan umrah, yakni haji qiran. Kita tengok baca sama-sama lafaznya, ya. Okey, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Dia punya lafaznya sebab ni bihima tu sebab kita mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Jadi lafaz dia nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, ya. Kemudian lafaz niat umrah. Lafaz niat umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ya. Saya ulangi semula. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, ya. Kemudian kalau niat haji, niat umrah haji, kalau niat haji sahaja, ya, mungkin dekat sini tak ada, ya. Jadi mungkin kita boleh baca nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Kalau niat haji dia ada bihi, ya. Dia ada bihi sahaja kalau haji, ya.
lillahi ta'ala. Faham ya? Okey, saya ulangi semula. Kalau niat haji dan umrah, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram dengannya keduanya kerana Allah Ta'ala. Ya. Kemudian lafaz niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ya. Lafaz niat haji sahaja, contohnya haji ifrad, mungkin dekat sini tak ada lafaz niatnya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau nanti murid-murid tak faham, besok kalau kita ada masa kesempatan jumpa, nanti Ustaz terangkan semula. Ya. Baiklah ya, untuk hari kita seterusnya tengok tajuk kedua, iaitu sunat-sunat haji dan umrah. Ya. Okey, sunat haji dan umrah ni ada 3. Ya, ada pertama mandi sunat. Maksudnya sebelum kita bepergian disunatkan daripada rumah, kita disunatkan mandi ihram, ya. Mandi ihram. Selepas mandi ihram, kita memakai pakaian ihram. Pastikan ya, sebelum kita memakai pakaian ihram, kita pakai dulu wangi-wangian ke, pakai bedak ke, minyak wangi ke apa. Bila dah pakai pakaian ihram, maka akan menjadi haram, ya. Ni solat ni, maknanya solat ihram. Sorry. Solat sunat ihram, ya. Dah solat sunat ihram, memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Ni ya. Okey, bermakna ada 3 sunat haji dan umrah. Pertama, saya ulangi semula, mandi sunat ihram. Yang kedua, solat sunat ihram. Yang ketiga, memakai pakaian ihram berwarna putih bagi lelaki. Kalau yang perempuan, memakai telekung ataupun yang seumpama dengannya. Okey. Kemudian memperbaiki lafaz niat, talbiyah. Murid ingat lafaz talbiyah. Talbiyah. Ni hukumnya sunat, ya. Sunat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya lafaz talbiyah, ya. Maka hukum membacanya ialah sunat. Ya, hukum membaca talbiyah hukumnya sunat. Okey, jadi murid-murid berurang semula. Okey, ikut saya baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Faham ya? Okey. Kita tengok tajuk seterusnya, iaitu tajuk terakhir kita. Hikmat mengerjakan haji dan umrah. Jadi saya minta maaf lah, kesulitan amat dikesali, jadi ada bunyi bising-bising. Okey ya? Okey, tengok kita baca dan faham. Pertama, hikmat mengerjakan haji dan umrah. Sebelum tu tahu tak apa yang dikatakan hikmat? Hikmat ni ialah kebaikan. Kebaikan mengerjakan haji dan umrah. Pertama ialah menjadi tetamu Allah. Ya. Siapa-siapa yang pergi haji ataupun umrah dianggap sebagai tetamu Allah. Bila tiba masanya, Allah akan panggil kita untuk datang ke tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua ialah pertemuan orang Islam seluruh dunia. Pertemuan orang Islam. Bila kita pergi haji ataupun umrah, kita akan bercampur, kita akan bertemu dengan semua orang Islam yang berbagai-bagai warna kulit, bentuk budaya dan sebagainya. Tapi dalam satu agama ini, agama Islam, dan pergi tempat yang sama, iaitu mengerjakan haji ataupun umrah. Ya, kita jumpa macam-macam ragam manusia, ya. Kemudian yang ketiga, kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi. Kenapa haji dan umrah ni dikatakan kepentingan ekonomi? Ya, kita ada link baik antara dua negara, Arab Saudi dan Malaysia. Jadi kat situ ada kepentingan ekonomi di antara Malaysia dan negara Arab Saudi. Ya, ini kepentingan ekonomi dan perniagaan. Ya, sebab itu orang nak pergi haji ke umrah, kita kena bayar. Daripada kos bayaran itulah antara negara Malaysia dan dengan Arab Saudi dikatakan kepentingan ekonomi dan perniagaan. Ya, perniagaan ni.
Kemudian hikmah haji yang seterusnya membentuk pribadi Muslim, ya, yang sentiasa bersedia meninggalkan alam dunia, ya. Jadi bila kita pergi haji atau umrah tu dianggap sebagai ibadat yang terakhir, yakni persediaan kita menghadapi alam akhirat selain cerita, ya. Kemuncak ibadat, ya. Kemudian seterusnya melatih diri bersifat ikhlas, ya. Bila kita menjadi tetamu agung Allah, segala ibadat yang kita lakukan ke sana kita kena buat dengan ikhlas, ya, semata-mata kerana Allah dan juga untuk mencari redha Allah, ya. Saya ulangi semula, melatih diri bersifat ikhlas dalam segala amalan hanya semata-mata kerana Allah, tidak ada yang lain, ya. Kemudian yang terakhir merupakan jihad yang paling utama dengan ganjaran pengampunan dosa, ya. Bila pergi ke sana, ya, kita kena ada ilmu yang tinggi, ya. Itu sebagai jihad, ya, sebagai tetamu Allah, tetamu agung Allah, ya. Ini haji dan umrah sebagai jihad yang paling utama. Jihad yang paling utama, ya, sebab ganjarannya ialah pengampunan dosa. Okey, ya. Itu di antara hikmat mengerjakan haji dan umrah. So ulangi semula. Pertama, menjadi tetamu Allah. Menjadi tetamu Allah. Kedua, pertemuan orang Islam seluruh dunia. Okey. Kemudian kepentingan ekonomi dan perniagaan. Kemudian yang ketiga, membentuk pribadi Muslim, ya, yang sentiasa bersedia meninggalkan alam dunia, ya. Tak sepenuhnya bila kita dapat haji itu kehidupan kita terakhir, ya. Kemudian yang seterusnya melatih diri bersifat ikhlas dalam segala amalan hanya semata-mata kerana Allah. Kemudian merupakan jihad yang paling utama dan ganjaran pengampunan dosa. Itu di antara kebaikan mengerjakan haji dan umrah. Okey. Jadi seterusnya kita tengok muka surat terakhir untuk haji dan umrah hari ini, iaitu tahukah anda. Okey, kita baca sama-sama apa yang ada dalam tahukah anda supaya kita bisa sama-sama tahu, ya. Okey, baca sama-sama kalau boleh. Syarat tambahan bagi wanita, ya, yang wanita yang mengerjakan haji dan umrah hendaklah ditemani oleh suami, ya. Kalau dia ada suami, kena pergi dengan suami. Kalau yakni muhrimnya lah. Kalau dia tak ada suami, contohnya dia ibu tunggal, dia bersama dengan teman-teman daripada kalangan orang perempuan, ya, yang boleh menjadi sahabat ketika dia mengerjakan haji dan umrah, ya. Kalau dia pergi tanpa suami, contohnya suami sakit, dia kena minta izin suami, ya. Okey, itu di antara anda, ya. Saya ulangi semula. Syarat sah tambahan bagi wanita yang mengerjakan haji dan umrah hendaklah ditemani suami, muhrim atau jemaah perempuan yang boleh dipercayai. Okey, kita amalkan, ya. Tengok baca amalkan. Pertama, mula menabung wang sejak kecil, ya. Setiap orang Islam, tak baik lelaki maupun perempuan, mesti bercita-cita hendak pergi mengerjakan haji. Betul? Kemudian kita kenalah, kalau kita ada azam, kita bercita-cita nak menjadi tetamu Allah, kita kena awal-awal menabung wang sejak kecil. Nanti kita boleh masukkan dalam tabung haji. Lepas tu kita bila dah cukup, kita boleh daftar sebagai wakil nak pergi haji. Kemudian yang kedua, berazam untuk mengerjakan kewajipan ibadat haji dan umrah, ya. Haji pertama ialah wajib hukumnya, umrah pertama ialah wajib hukumnya. Haji yang kedua dan seterusnya hukumnya ialah sunat. Umrah yang kedua seterusnya ialah hukumnya sunat, ya. Okey, kemudian yang seterusnya berdoa agar terpilih menjadi tetamu Allah, ya. Setiap kali musim haji, walaupun kita tak pernah sampai ke sana, jangan lupa berdoa. Setiap tahun bila musim haji, bila orang-orang pergi haji, kita doa agar satu ketika nanti kita akan dipanggil, kita akan terpilih menjadi tetamu agung Allah, ya. Jadi saya harap murid-murid faham, ya, tentang pelajaran tajuk kita hari ini, yakni jenis-jenis haji, sunat-sunat haji, lafaz haji dan hikmat haji dan umrah, ya. Jadi kalau murid-murid tak faham, ya, mungkin insya-Allah ada masa kesempatan kita akan jumpa semula, saya akan terangkan semula, ya. Jadi untuk itu setakat ini saja penerangan haji dan umrah yang terakhir. Jadi saya harapkan, ya, doakan supaya semua murid-murid faham, ya. Kemudian kita akan ada masa kita jumpa lagi. Jadi setakat itu saja saya akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.